Rogol dan liwat anak kandung, bapa hadapi 631 pertuduhan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya, Waalaikumsalam Muhammad Fisol. Dan saya Nur Mazalina Muhammad Nur. Kami mulakan Nasional 8 dengan berita yang menggemparkan. Seorang bapa hari ini dihadapkan ke Mahkamah Session Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak atas 182 pertuduhan meliwat, rogol dan serangan seksual terhadap anak perempuannya yang berusia 15 tahun. Bapa itu dilaporkan berdepan 631 pertuduhan keseluruhan di bawah Kanun Keseksaan, Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak dan Akta Kanak-kanak. Namun hanya 182 tuduhan sempat dibacakan hari ini. Laporan Farhana Azwani Ismail. Tertuduh yang tiba kira-kira 9 pagi tadi bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap kesemua 182 pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Yong Zarida Sazali. Berdasarkan pertuduhan, dia yang bekerja sebagai ejen unit amanah didakwa melakukan 30 perbuatan serangan seksual di bilik tidur utama rumahnya, sebuah pansapuri di Sungai Wei, Petaling Jaya antara jam 6 pagi hingga 1 pagi pada 11 Julai hingga 20 Julai lalu. Tertuduh berusia 36 tahun yang sudah bercerai mempunyai hak pemeliharaan mangsa didakwa melakukan penganiayaan seks terhadap mangsa di lokasi sama antara 1 Januari hingga 21 Julai lepas. Bapa kepada 3 anak perempuan itu turut didakwa merogol mangsa di lokasi sama jam 2 petang pada 21 Julai lalu. Bagi kes tersebut, pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 31-1-A dan Seksyen 31-1-B Akta Kanak-kanak 2016, Seksyen 14-16 Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 serta Seksyen 376A Kanun Keseksaan. Tertuduh juga berdepan dengan 150 pertuduhan melakukan persetubuhan luar tabi'i iaitu liwat terhadap mangsa di tempat sama antara jam 6 pagi hingga 12.30 malam pada 1 Januari sehingga Mac tahun ini. Pada prosiding itu, pendakwaan diwakili Timbalan Pendakwa Raya Nordalina Ali dan Aimi Syazwani Sarmin. Hakim Yong Zarida Sazali menangguhkan prosiding sehingga esok bagi membolehkan lebih 400 pertuduhan liwat yang lain dibacakan. Tiada jaminan dibenarkan ke atas tertuduh. Bagi tuduhan meliwat jika disabitkan kesalahan mengikut Seksyen 377C, tertuduh boleh berdepan dengan hukuman penjara antara 5 hingga 20 tahun dan juga dikenakan sebatan. Dan berdasarkan tertuduh yang mempunyai sebanyak 599 pertuduhan meliwat, tertuduh boleh berdepan dengan hukuman penjara hampir 3,000 tahun. Manakala bagi kesalahan merogol anak kandung ataupun sumbang mahram mengikut Seksyen 376B, tertuduh boleh dihukum penjara antara 10 hingga 30 tahun dan juga dikenakan sebatan. Laporan Farhana Azwani Ismail untuk Berita RTM. ECRL merupakan pencetus perubahan dan bakal menentukan rentak kesan limpahan ekonomi dan impak sosial yang positif bagi negeri-negeri di Pantai Timur. Menurut Perdana Menteri, projek laluan rel terpanjang di Malaysia ini menjadikan ECRL medium pengangkutan pilihan yang selesa. Soal selidik 3 bulan Malaysia Rail Link Sendirian Berhad MRL mencatatkan ia mendapat sokongan 95% daripada 17,000 responden yang terlibat. Hari ini kita dapat melihat satu langkah ke hadapan yang cukup signifikan, yang akan membawa satu lembaran, satu era baru, khususnya untuk negeri-negeri Pantai Timur. Salah satu daripada bidang yang kurang diberikan fokus sebelum ini, iaitu pengangkutan awam, telah dijadikan agenda utama kerajaan. Datuk Seri Najib Tun Razak merasmikan Majlis Pecah Tanah ECRL di tapak projek Bandar Sultan Ahmad Shah di Kuantan, Pahang. Perasmian laluan rel ECRL sepanjang 688 km ini hasil kerjasama Malaysia Rail Link Sendirian Berhad dan China Communications Construction Company Limited. Majlis turut disaksikan Kaunselor Republik Rakyat China Wang Yong.
Projek melibatkan kos RM55 bilion dan bakal memendekkan masa perjalanan pergi dan balik ke pantai timur Semenanjung. Laluan tersebut menghubungkan Lembah Kelang dengan Kuantan, Pahang sehingga ke Terengganu serta Tumpat di Kelantan. Masa yang diambil dari Lembah Kelang ke Kelantan hanya 4 jam berbanding 8 hingga 12 jam sebelum ini. Berikutan kelebihan ECRL itu, ia dijangka mampu menjadi pemangkin bagi kesaksamaan ekonomi antara pantai barat dan pantai timur. Perdana Menteri yakin kerjasama yang dijalin dengan CCC yang merupakan syarikat kontraktor ketiga terbesar dunia itu. The East Coast Rail Link or ECRL is indeed a high-impact project that will seamlessly link the Klang Valley with the states of Pahang, Terengganu and Kelantan. The construction of this 688-kilometer rail link is in line with the government's initiative for an efficient national infrastructure facility, as well as to connect township and upgrade public transport in the rural areas of the East Coast. Sementara itu, Wang Yong dalam ucapannya berkata pelaksanaan ECRL yang dipercepat dan dijangka siap pada 2024 dijangka membuka peluang pekerjaan kepada 80,000 penduduk setempat. Ia bakal digunakan 5.4 juta penumpang dan 53 juta tan perkhidmatan kargo pada tahun 2030. Sementara itu, Pengerusi Malaysia Rail Link Tan Sri Muhammad Irwan Serigal Abdullah yakin impak pembinaan ECRL ini mampu melonjakkan keluaran dalam negara kasar negeri Pahang sebanyak 1.5%. Justru projek ini begitu dinanti-nantikan oleh penduduk di kawasan terlibat. Jadi kita ini melihat ini adalah merupakan salah satu daripada usaha kerajaan untuk merancakkan lagi pembangunan ekonomi, terutamanya di peringkat negeri-negeri di Pantai Timur. Selain daripada salah satu daripada usaha untuk merapatkan jurang ekonomi daripada di Pantai Timur dan juga di Pantai Barat. Kita tahu dekat sini ramai yang salah satu destinasi pelancongan. Jadi ramai yang datang ke Pahang terutamanya. Jadi kemudahan ini memang sangat dinanti oleh mereka. Mereka mudah untuk pergi ke Lembah Kelang, ke Kuala Lumpur dan juga mudah untuk pergi ke Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Bagi memberi penerangan lanjut mengenai ECRL, pameran awam mengenainya dibuka selama 3 bulan di 15 daerah di Pahang, Terengganu dan Kelantan. Dengan terlaksananya projek berimpak tinggi ECRL di Kuantan ini bakal memendekkan masa perjalanan destinasi dari Kuala Lumpur ke Kuantan kepada hanya 90 minit sekaligus membantu meningkatkan sosioekonomi penduduk tempatan di kesemua 23 stesen terlibat termasuk negeri-negeri Pantai Timur. Laporan Hazwan Azman bersama juru kamera Amzari Jamaluddin untuk Berita TV1. Dalam perkembangan lain, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar yakin projek Mass Rapid Transit MRT Lembah Kelang, jajaran Sungai Buloh Kajang berupaya mengurangkan gas rumah hijau sebanyak 34,000 tan setahun. Kemudahan yang disediakan telah mengurangkan angka kenderaan, seterusnya mengurangkan pelepasan gas-gas pencemar. Kebanyakan orang menggunakan MRT, tidak menggunakan kereta lagi. Jadi dengan sendirinya emission itu akan berkurangan. Dan mengikut skala yang kita dapat ialah 34,000 tan metric ton carbon dioxide tidak keluar daripada kereta lagi. Jadi dengan itu, dengan sendirinya kita dah save daripada sudut emission, daripada sudut pollution. Mana quality of life di Kuala Lumpur semakin terjamin. Dalam masa sama, pencemaran bunyi juga berjaya dikurangkan. Sehubungan dengan itu, Kementerian bakal membentangkan undang-undang berkaitan bunyi bising ke Parlimen tahun depan. Beliau sebelum itu membuat lawatan ke stesen MRT Tun Razak Exchange ke stesen MRT Kuasa Damansara. Seperti biasa, berikut harga baharu minyak mingguan yang akan berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 17 Ogos depan. Kita saksikan.
3 lagi individu dipanggil SPRM bagi memberi keterangan berhubung siasatan kes pembelian sebuah hotel mewah di Kensington, London oleh Felda Investment Corporation FIC. Individu tersebut termasuk bekas ahli lembaga pengarah Felda Investment Corporation FIC, Datuk Nur Ehsanuddin Muhammad Harun Rashid dan pengarah bahagian undang-undang Felda Helwani Luqman. Manakala seorang lagi merupakan rakan kongsi kepada seorang peguam yang ditahan reman sebelum ini kerana disyaki menguruskan proses dokumentasi perjanjian jual beli di antara pemilik asal dan syarikat ketiga sebelum dijual kepada FIC. Difahamkan SPRM akan memanggil kembali Datuk Nur Ehsanuddin, pengarah FIC, Datuk Nik Azman Muhammad Zain dan bekas ahli lembaga pengarah FIC, Datuk Dr. Omar Salim untuk memberi keterangan pada pukul 11 pagi esok. Sebelum ini, FIC dilapor membelanjakan jutaan ringgit pada tahun 2013 hingga 2015 bagi membeli 2 buah hotel 4 bintang, namun ketika itu pembayaran dipercayai melebihi harga pasaran. FIC ditubuhkan Felda pada 2013 sebagai usaha mempelbagaikan portfolio perniagaan agensi berkenaan, khususnya dalam pelaburan hartanah, perhotelan dan hospitality. Sebuah syarikat yang dipercayai terlibat dalam skim pelaburan yang tidak berdaftar diserbu Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Tindakan itu susulan aduan yang diterima daripada pengguna yang menerima tawaran menyertai skim tersebut Disember tahun lalu. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Kawal Selia dan Penguatkuasaan SSM Nur Azimah Abdul Aziz berkata hasil risikan 3 bulan mendapati syarikat yang berpusat di ibu negara itu dipercayai menawarkan skim pelaburan pokok kurma dengan harga 3 hingga 5,000 setiap pokok. Pelabur dijanjikan bayaran hasil keuntungan jualan kurma bergantung kepada jumlah pokok yang dilabur. Skim pelaburan penanaman pokok kurma ini bergerak sekitar Kelantan, Terengganu dan Johor. Patutnya what they should do is whatever business mendaftarkan skim kalau ia adalah skim kepentingan, ia mesti didaftarkan dan mematuhi semua keperluan pendaftaran bagi skim kepentingan yang sah diisi undang-undang. Sebab perundangan tu diperkenalkan bagi menjaga hak-hak pemegang skim. Jadi jika dia tak berdaftar, kemungkinan besar dia adalah melanggar undang-undang yang kita takbirkanlah. Jika sabit kesalahan, pemilik syarikat berkenaan boleh dikenakan kompaun RM50 juta atau 10 tahun penjara di bawah Akta Skim Kepentingan 2016. Orang awam dinasihati melakukan semakan dengan SSM mengenai pendaftaran entiti sesebuah syarikat pelaburan dan skim yang ditawarkan. Kementerian Kesihatan akan meningkatkan usaha mencegah wabak rabies di Samarahan, Sarawak susulan kes terbaru di kawasan itu semalam. Mangsa seorang kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun disahkan positif rabies hasil ujian darah. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, kes itu yang pertama di luar bahagian Serian. Kanak-kanak itu kini menerima rawatan lanjut di Hospital Umum Sarawak. Keadaannya kritikal dan bergantung kepada alat bantuan pernafasan. Semalam ada satu kes saya diberitahu di Samarahan. Samarahan satu budak 7 tahun yang telah digigit 2 bulan dulu oleh anjing. Beliau telah diberi vaksin against rabies. So kita berharap dia punya keadaan pulih-pulih lah. Datuk Seri Dr. S. Subramaniam ditemui media selepas merasmikan persidangan antarabangsa peralatan perubatan di Georgetown, Pulau Pinang. Semua maklumat dalam satu risalah, info kit yang dibekal kepada jemaah haji Malaysia nyata membantu mereka terutama dalam menunjuk arah pergi dan balik ke maktab masing-masing. Di dalamnya terkandung pelbagai maklumat perkhidmatan yang disediakan tabung haji TH di Tanah Suci. Khidmat yang mendapat penghargaan pengendali jemaah haji Arab Saudi. Dari Makkah Al-Mukarramah, ikuti laporan Fatil Hidayat Ghazali. Seawal hari mendaftar masuk ke maktab, info kit sememangnya tersedia atas katil jemaah yang lengkap dengan maklumat perkhidmatan TH.
Nombor telefon petugas dan pengurusan maktab disertakan bagi memudahkan jemaah berhubung jika timbul sebarang masalah. Kita di maktab ni kita ada sediakan info kit. Info kit ni bagi panduan jemaah haji. Bagi apabila jemaah haji sampai, kita sediakan info kit yang mengandungi maklumat-maklumat seperti peta dan juga nombor telefon semua petugas dan juga apa perkhidmatan-perkhidmatan yang ada di dalam bangunan Land Premium. Kita juga ada menyediakan kad kepada jemaah haji, iaitu kad yang dikeluarkan oleh pihak muasasah. Pihak muasasah yang mana kad ini tertulis nombor telefon yang boleh dihubungi sekiranya berlaku apa-apa ke atas jemaah haji di luar daripada bangunan ini. Sekiranya berjumpa dengan pihak berkuasa di Arab Saudi, jemaah haji hanya boleh menunjukkan kad muasasah itu supaya pihak berkuasa Arab Saudi ini dapat membantu mereka pulang. Sehubungan itu, pengurus Maktab 82 Ashraf Syamsuddin mengingatkan jemaah supaya sentiasa membawa info kit dalam beg sandang. Panduan wajib. Sebab apa yang ada dalam info kit ni untuk memastikan kita tak sesat antara maktab ni pergi ke Masjidil Haram. Maktab 82 terletak di Hotel Land Premium dalam kawasan Misfalah bersama Maktab 84 dan 85 yang terletak di Zon D Perkhidmatan TH Makkah. Bakal menempatkan 4,800 jemaah haji, 2,000 jemaah sudah pun tiba di hotel itu yang jaraknya cuma 950 meter dari Masjidil Haram. Dalam pada itu, Maktab 80 di Hotel Zuar Al-Bid yang terletak di Zon C pula sudah dipenuhi 1,510 jemaah. Meski hanya 600 meter dari Masjidil Haram, pihak maktab menyediakan penanda bangunan tinggi bagi memastikan jemaah dapat mengenal pasti laluan balik dengan mudah. Kita ada landmark menentukan pergerakan perjalanan jemaah haji daripada hotel ke Masjidil Haram dan balik. Dan antara tempat yang memudahkan kita untuk bagi pihak jemaah haji mengenal pasti kawasan-kawasan adalah bangunan-bangunan tinggi yang kita pastikan supaya dengan landmark itu memudahkan mereka untuk balik dan berulang-alik ke Masjidil Haram. Di Zon E perkhidmatan dalam kawasan Hafair, 1,200 jemaah sudah memenuhi Maktab 87 di Hotel Rehab Al-Janadriyah. Bila dia orang balik itu memang ada sedikit cabaran, tapi atas inisiatif pengurusan Maktab 87, selepas 2 jam pergerakan jemaah haji bagi umrah yang pertama, petugas-petugas saya akan berada di kawasan Masjidil Haram untuk membantu pergerakan balik, mengarahkan pergerakan balik, dan juga petugas-petugas yang berada di kawasan di dalam bangunan ini. Dengan pelbagai perkhidmatan ditawarkan maktab, pihak Muassasah Asia Tenggara iaitu pengendali jemaah haji Arab Saudi amat berterima kasih kepada TH kerana membantu memudahkan pergerakan jemaah pergi balik ke Masjidil Haram. Dari Makkah Al-Mukarramah, Fatil Hidayat Ghazali dan juru kamera Muhammad Suhaimi Mahmud melaporkan untuk TV1. Tiada yang lebih menyentuh hati umat Islam selain melihat Kaabah di depan mata. Apatah lagi air mata dan pengorbanan mengiringi langkah ke Tanah Suci. Itulah yang dirasai Muslikah Abdul Kadir, jemaah haji tertua negara sebaik tiba di Kota Mekah. Ikuti laporan Fatil Hidayat Ghazali. Berusia 92 tahun, sudah terlalu lama Muslikah menyimpan hasrat menjejakkan kaki ke Baitullah. Kerana itulah tiada kata yang dapat menggambarkan kesyukuran Muslikah saat menerima tawaran hingga ke detik menunaikan fardu haji ketika ini. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, dapat Tanah Suci. Yalah, suka anak-anak, suka semua. Alhamdulillah. Alamin. Kekangan keuangan pernah membatasi hasrat Muslikah. Pahit maung itu dilalui bersama isteri kepada anak saudaranya, Jaimah Selamat di kampung halaman. Mengenangkan apa yang dilalui, Jaimah merasakan dirinya ibarat insan terpilih apabila mendapat persetujuan selain bantuan keuangan anak-anak Muslikah yang dikumpul untuk mengiringi ibu mereka. Bukan sahaja impian untuk ke Tanah Suci termakbul, mereka dapat sama-sama melihat Kaabah buat pertama kali tempoh hari. Itu pun, tambang pun
makcik tak cukup, anak-aanak makcik yang bagi tambang, keluarga opah pun bagi tambang, kumpul duit tu. Itu dah. Tapi opah masa semua tu tengok Kaabah tu malam kan. Tu yang macam opah tu Kaabah tu. Jangan paling mana-mana tu Kaabah tu. Lepas tu sembahyang dekat depan Kaabah tu. Opah tu sembahyang lepas tawaf ni. Kita berdoa pada Allah Ta'ala. Kita bersyukur dah sampai sini. Macam tu lah. Dia pun berdoa lah. Sampai tak tahulah nak cakap macam mana bersyukurnya pada Allah Ta'ala dah. Jaimah dan Muslikah antara jemaah haji Malaysia yang ditempatkan di Maktab 80 Hotel Zuar Al Bait. Ia bangunan penginapan terhampir dengan Masjidil Haram dengan jarak cuma 600 meter. Dari Makkah Al-Mukarramah, Fatil Hidayat Ghazali dan juru kamera Muhammad Suhaimi Mahmud melaporkan untuk TV1. Bertemu kembali. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Rex Tillerson mengadakan kunjungan hormat ke atas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebelum mengakhiri lawatan kerja 2 harinya ke Malaysia hari ini. Pertemuan berlangsung kira-kira sejam di Menara Parlimen. Fokus perbincangan tertumpu kepada isu keselamatan kedua-dua negara, serantau dan antarabangsa, termasuk kerjasama dua hala bagi membendung jenayah rentas sempadan terutamanya isu pemerdagangan manusia. Ia selari dengan sasaran Malaysia bagi mencapai tahap 1 dalam laporan tahunan mengenai pemerdagangan orang yang dikeluarkan Jabatan Negara Amerika Syarikat. Pertemuan turut membincangkan mengenai program pengecualian visa Amerika Syarikat bagi membolehkan rakyat Malaysia memasuki dan menetap di Amerika Syarikat tanpa visa bagi tempoh maksimum 90 hari untuk tujuan pelancongan dan perniagaan. Hadir sama pemangku timbalan Setiausaha Amerika Syarikat Susan Thornton dan Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia Kamala Lakhdir. Ini merupakan lawatan sulung Tillerson ke Malaysia sejak memegang jawatan tersebut pada Februari lepas. Beliau yang merupakan pegawai tertinggi pertama Amerika Syarikat mengunjungi Malaysia di bawah pentadbiran Presiden Trump turut mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak semalam. Kita sekarang berada dalam bulan kemerdekaan. Sewajarnya seluruh rakyat mengibarkan jalur gemilang, tidak kira di rumah maupun premis perniagaan sebagai tanda anda cintakan negara. Agak mengecewakan kerana di ibu negara ketika ini hanya segelintir bangunan besar mengibarkan jalur gemilang. Seolah-olah sambutan ulang tahun kemerdekaan tanah air tiada ertinya. Wartawan Nurul Natasha Abdul Rauf ada laporannya. Tahniah dan syabas kepada individu dan pemilik bangunan yang sudah mengibarkan jalur gemilang. Kepada yang belum, marilah menyahut seruan kerajaan supaya memasang jalur gemilang untuk menyemarakkan sambutan bulan kemerdekaan. Mungkin demam sukansi sedang melanda, menyebabkan orang ramai lupa tentang ulang tahun kemerdekaan tanah air. Namun, itu bukan alasan. Pasang jalur gemilang terutama pada rumah dan kenderaan bukannya susah. Harga jalur gemilang juga tidaklah mahal dan boleh dibeli semua orang. Saya rasa sangat bersyukur menjadi salah seorang warga negara Malaysia dan saya harap Malaysia akan bertambah maju di masa hadapan. Harapan untuk negara, kita akan sentiasa aman, bahagia dan bersatu padu dari segi setiap semua kaum. Malaysia, Cina, India, Melayu. Happy lah, seronok. Harapan agar Malaysia terus maju, ekonomi bertambah baik. Ada, diwajibkan sebab Putrajaya. Berbanggalah sebab kita kemajuan sekarang yang ada. Harapan semoga lebih maju dan fasiliti kita lebih bagus. Kesemua mereka sudah memasang jalur gemilang di kenderaan dan rumah masing-masing. Anda bagaimana? Kalau belum, pasanglah sekarang. Jangan tunggu sehingga 31 Ogos untuk melakukannya. Laporan Nurul Natasha Abdul Rauf untuk berita RTM. Proses transformasi yang sentiasa dilakukan Radio Televisyen Malaysia RTM membolehkannya terus kekal relevan. Justru itu pengarah bahagian program TV Norliza Ali yakin kajian yang dilakukan dalam memastikan khalayak audiens tetap memilih stesen penyiaran yang berusia 71 tahun. Makmal, lab lah makmal di mana kita jemput macam 50 orang budak-budak muda. Kita buat focus group lah, panggil focus group punya kajian dan kita dapatkan dia punya input daripada mereka lah.
apa yang saya rasa dia, apa yang dia nak tengok, dan daripada input-input yang saya dapat ni, kita akan cuba perbaiki konten kita lah selari dengan kehendak semasa. Selaras dengan peredaran zaman, RTM telah melakukan pembaharuan menerusi radio dan televisyen juga kualiti kandungan. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan dekoder MyTV kepada Muhammad Samsul Muhammad atau Samsusin yang merupakan penyokong setia RTM yang menjadi tetamu di Nasional FM. Hadir bersama pengarah bahagian program radio Datuk Mustafa Kamal Abdul Razak. Agensi Kawalan Sempadan Malaysia Axim berjaya memungut 38.9 juta ringgit nilai barangan rampasan sejak beroperasi pada November 2015 hingga akhir tahun lepas. Berbanding tahun sebelumnya pada 2014, nilai rampasan yang dicatatkan berjumlah 18.6 juta ringgit. Berdasarkan pencapaian tersebut, Kementerian Dalam Negeri KDN berhasrat memperkasakan Axim menerusi penubuhan 2 jawatan kuasa berkaitan membantras aktiviti penyeludupan di sempadan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri KDN berkata, penubuhan jawatan kuasa penyelaras dan jawatan kuasa peringkat tertinggi akan bertanggungjawab kepada semua gerak kerja Unit Pencegahan Penyeludupan UPP di bawah Axim. Jawatan kuasa penyelaras akan merumus semua program pencegahan penyeludupan, memantau dan mengawal kegiatan penyeludupan, dan sementara jawatan kuasa peringkat tertinggi dibentuk bagi memperakukan syur kepada untuk dipertimbangkan pelaksanaannya. Sementara bagi terus mengukuhkan pelaksanaannya, KDN akan menambah beberapa agensi di bawah Axim. Melalui rang undang-undang ini, agensi-agensi yang membentuk Axim turut ditambah dengan melibatkan keanggotaan daripada 6 agensi iaitu PDRM, Immigration, Custom, AADK atau Agensi Anti Dadah Kebangsaan serta Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara, juga mungkin Angkatan Pertahanan Awam dan jika bersesuaian juga rela akan turut dimasukkan. Malah peruntukan dalam rang undang-undang ini juga membenarkan mana-mana pegawai awam lain dilantik bagi menyertai Axim melalui keperluan, mengikut keperluan. Justru kekuatan Axim akan dapat terus diperkasakan dengan penglibatan agensi lain dari masa ke semasa mengikut keperluan strategi ini. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian semasa membentangkan rang undang-undang RUU Agensi Kawalan Sempadan Malaysia 2017 bagi bacaan kali kedua di Dewan Rakyat. PAS mencabar parti pembangkang lain untuk bertemu sendiri dengan Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB, Dato' Arul Kandasamy bagi mendapatkan penjelasan isu berkaitan 1MDB. Setiausaha Agung PAS yang juga Ahli Parlimen Kota Baru, Datuk Taqiyuddin Hassan berkata keputusan mereka berjumpa Dato' Arul kerana mahu penerangan lebih jelas mengenai isu berkenaan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini dan juga segambut, 6 soalan daripada ahli-ahli Parlimen PAS telah ditolak berkaitan dengan 1MDB. Jadi atas dasar itulah di luar Dewan ini, di luar Dewan ini, outside this Dewan, kita meminta penjelasan daripada 1MDB terus daripada presidennya. Nasib tidak baiklah kerana dia bersetuju. Datuk Taqiyuddin berkata demikian selepas mencelah pertikaian antara Ahli Parlimen Segambut Lim Lip Eng dengan timbalan yang dipertua Dewan Rakyat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berhubung isu 1MDB yang sudah diputuskan subjudis oleh Tan Sri Pandikar Amin Mulia sebelum ini. Jika memang betul itu adalah kuasa speaker, keputusan pengurusi adalah muktamad. Itu betul ya Ahmad. Dan keputusan itu hanya boleh diubah melalui satu usul seperti dalam perkara 99, 99A. Itu memang yang termaktub dalam peraturan mesyuarat. Jadi tiada pertikaian terhadap itu. Soal 1MDB bagi kalimat itu di luar daripada jangkauan Parlimen dan kuasa speaker. Yang berlaku dalam Dewan, yang diputuskan dalam Dewan, terpakai dalam Dewan ini yang Ahmad ya.
Bagaimanapun, Lip Eng masih tidak berpuas hati dengan penjelasan Datuk Seri Dr. Ronald sehingga beberapa kali timbalan speaker menegurnya. Dewan kemudian kecoh apabila Ahli Parlimen Bandar Kuching, Chong Cheng Jen, turut bangun dan menuduh PAS menjadi cawangan UMNO kerana menyokong 1MDB. Janganlah sana pemangkam hanya Harga siling pakej umrah standard ekonomi 12 hari 10 malam dikekalkan pada kadar RM4,900. Perkara ini dipersetujui Persatuan Syarikat Pengendalian Pelancongan Bumi Putra Malaysia Bumitra dan Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA. Justru Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Mas Ermiyati Samsudin menasihatkan orang awam tidak terpedaya dengan tawaran pakej umrah yang lebih murah oleh sesebuah agensi. Menjawab soalan Wakil Parlimen Baling Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim, beliau turut menjelaskan pihak kementerian sedang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia serta Polis Diraja Malaysia PDRM memantau iklan-iklan pakej umrah melalui laman sosial. Sebanyak 266 kes penipuan pakej umrah dan haji dilaporkan dengan nilai kerugian berjumlah lebih 10 juta ringgit sejak 2012 hingga Februari tahun ini. Model sulung hasil kerjasama Proton Holdings Berhad dan Zhejiang Geely Holdings Group BOI bakal memasuki pasaran tempatan bermula 2018. Kenderaan utiliti sukan SUV pertama buat Proton ini akan diperkenalkan dengan wajah baru dan dilengkapi 140 hingga 184 kuasa kuda. Wartawan Kamal Firmansyah Kamarudin melaporkan. Boyue SUV yang dilengkapi 5 tempat duduk direka oleh bekas mereka Volvo, Peter Horbury, yang kini mengetahui studio rekaan Geely di Gothenburg, Shanghai, Barcelona dan Los Angeles. Geely sedia untuk bekerjasama dengan Proton dalam membangunkan model baharu berkonsepkan pemanduan bahagian kanan, dan kedua-dua syarikat telah pun menyatakan komitmen untuk menggabungkan bahagian kejuruteraan masing-masing, fokus dalam membangunkan satu model baharu kenderaan utiliti sukan ataupun SUV model Boyue untuk pasaran Malaysia. Dan dengan kekuatan yang ada pada Geely sebagai antara pengeluar dan kapasiti yang banyak, juga dengan ditambah dengan kepakaran Proton sebagai pengeluar kenderaan pemanduan bahagian kanan, pastinya ia akan membantu Proton untuk menjadi antara peneraju industri automotif di rantau Asia. Di China, Boyue telah pun dipasarkan sejak 2014 dan memasuki generasi ketiga. Model itu kini ditawarkan dengan dua varian berbeza, iaitu enjin 2.0 liter serta unit turbocharge 1.8 liter. Jualan Boyue di negara itu kukuh mencecah 20,000 unit sebulan pada Julai lalu. Menurut Ketua Jawatankuasa Perundingan Perkongsian Strategik Geely Proton, Dr. Li Li, SUV Boyue yang akan diperkenalkan di Malaysia akan mengadaptasi teknologi pemanduan bahagian kanan. Through that process, we also need to consider what features that fits your market. So, not only the simple mirror image of from left to right, you also need to take the unique features, a customer preference from Malaysia into our right-hand drive design. Selain SUV, Geely, syarikat otomotif swasta terbesar di China juga telah memperkenalkan kenderaan penumpang bagi segmen sedan, kenderaan pelbagai guna MPV, wagon serta kenderaan elektrik. Model M Grand EV 300 merupakan kenderaan berkuasa elektrik paling laris di China. Justru tidak mustahil melalui kerjasama Geely Proton, Malaysia bakal mempunyai kenderaan berkuasa elektrik pertama. Kamal Firmansyah Kamaluddin bersama juru kamera Murti Subramaniam melaporkan dari Hangzhou, China untuk berita RTM. Marina Chin yakin atlet olahraga bakal cipta kejutan. Weddy Van Niekerk pertahan takhta 400 meter dunia. Menjelang Sukan SEA 2017 10 hari lagi,
tiada kompromi bagi mana-mana atlet yang mempunyai masalah disiplin. Walaupun Tamasya Sukan C KL 2017 akan bermula kurang beberapa hari sahaja lagi, Kesatuan Olahraga Malaysia KOM terpaksa mengambil tindakan drastik dan tegas menggugurkan S. Komalam Shally daripada skuad kebangsaan. Pengguguran Komalam dibuat atas rentetan beberapa insiden yang membabitkan disiplin atlet tersebut. Walaupun nasihat, peringatan, ulangan dan amaran telah diberikan, namun perkara itu terus berulang kali dilakukannya. KOM mengambil keputusan gugurkan Komalam selepas berbincang dengan jurulatih yang bertanggungjawab. Komalam digugurkan daripada pasukan pada 4 Ogos lalu dan membuat rayuan sehari selepas itu. Bagaimanapun, KOM tetap dengan keputusan untuk menolak rayuan atlet berkenaan. Pengguguran itu bermakna hanya Zaidatul Husniah Zulkifli akan beraksi dalam acara 200 meter dengan tempat Komalam dalam acara 4x100 meter akan ditentukan kelak. Meskipun KOM menggugurkan pelari 4x100 meter S Komalam Shally, Chef de Mission Datuk Marina Chin tetap yakin kem olahraga mampu menggapai kilauan emas melebihi pencapaian Sukan C Singapura 2015. Keyakinan dinyatakan Chef de Mission Datuk Marina Chin berdasarkan prestasi semasa atlet olahraga sejak awal tahun. Saya yakin it will only get better. So tadi ada yang kata apa in a joking way say 9 gold medal, but realistically I think they will do much better than Singapore. Selain itu, beliau juga merayu agar pihak media tidak memperbesarkan isu yang tidak sepatutnya kerana ia hanya akan merencatkan momentum persiapan atlet. Dalam pada itu, Datuk Marina tetap menegaskan tiada kompromi terhadap atlet jika ia berkaitan disiplin. Datuk Marina ditemui ketika melawat sesi latihan skuad olahraga di Stadium Mini MSN di Bukit Jalil. Berpuas hati dengan penjelasan dan tiada tindakan akan diambil terhadap Goh Sun Huat, Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM, Datuk Seri Norzal Zakaria berharap isu ini selesai dan mengingatkan atlet perlu sentiasa mengikut peraturan yang ditetapkan bagi mengelak sebarang kekalutan dan kerugian buat kontingen negara. Sambil berharap perkara yang sama tidak akan berulang. Yang pertamanya kita mengalu-alukan Tambah Datuk Seri Norzal, pihak BAM berpuas hati dengan penjelasan dan maklum balas yang diterima daripada pengurus pasukan badminton Sukan C Mat Rashid Jalil. Kita berpuas hati dengan keputusan tersebut, maka di pihak kita tidak ada tindakan yang akan diambil dan kita mahu Goh Sun Huat fokus terhadap persediaan beliau untuk SEA Games yang akan datang. Goh Sun Huat, pemain bergu campuran negara, didakwa melanggar perintah berkurung ketika kem akhir Sukan C yang berlangsung di sebuah hotel di ibu kota. Sun Huat akan bergandingan bersama Siobhan Jamie Lai dalam kategori bergu campuran. Acara badminton Sukan C KL 2017 akan mula membuka tirai pada 22 hingga 29 Ogos di Aziata Arena Bukit Jalil. Pihak Majlis Sukan Negara MSN mengguna pakai peraturan perintah berkurung buat semua atlet yang kini menjalani kem latihan fasa akhir KL 2017 hingga 10 Ogos depan. Mana-mana atlet yang melanggar arahan akan diambil tindakan tegas. Larian obor KL 2017 selepas melalui kawasan lembah pantai ke Seputih Isnin lalu, larian obor peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bersambung hari ini peringkat batu Wangsa Maju Setiawangsa. Laporan Faisal Jamal. Larian sejauh 12.6 km itu bermula pada jam 8.30 pagi di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul, dilepaskan oleh Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Loga Balamohan. Ia melalui 10 hentian iaitu DSJKC Chong Hua, Petronas Jalan Genting Klang, PV128, Camp Wadiben, Stesen LRT Wangsa Maju, SK Wangsa Jaya, Kompleks Sukan MSN Wangsa Maju, Persimpangan 1/56 AU2, Aeon AU2 Setiawangsa dan berakhir di McDonald's Setiawangsa selaku antara penaja KL 2017. Ahli Parlimen Setiawangsa Datuk Ahmad Fauzi Zahari yang merupakan pembawa obor terakhir kemudiannya menyerahkan kepada timbalan yang dipertua Dewan Negara Senator Datuk Seri Abdul Halim Abdul Samad dan bersama-sama meletakkan obor di tempat khas sebagai tanda tiba ke destinasi. Kerana pada tahun 1977 semasa Sukan C ke-21 Sukan C, semasa itu saya telah mengambil bahagian sebagai peserta pembukaan
40 tahun kemudian, sekali lagi saya terlibat dalam sukan C ini tetapi membawa larian obor. Saya cukup berterima kasih dan bertuah kerana salah satu laluan larian obor ini telah diambil dalam kawasan parlimen saya. Melihat kepada sejarah-sejarah itu, kegiatan yang dilaluinya, latihan saya rasa insyaAllah kita akan dapat banyak emas. Dan doa pada masyarakat ini Allah tinggi agar kita mendapat kejayaan yang sebaik-baik mungkin. Itu dia. Alhamdulillah setakat ini McDonald sentiasa menyokong penuh atlet-atlet negara dan akhir kata majulah sukan untuk negara. Larian obor peringkat Batu Wangsa Maju Setiawangsa adalah yang ketiga selepas kawasan Titi Wangsa Bukit Bintang dan Lembah Pantai Seputih melibatkan kira-kira 170 pelari. Obor akan dibawa ke Putrajaya Jumaat ini. Sokongan berterusan kepada Sukan C dan Para ASEAN diterjemah masyarakat setempat melalui penyertaan larian obor KL 2017. Larian obor akan ke Putrajaya pada Jumaat ini sebelum kembali semula ke Kuala Lumpur pada hari Sabtu dan berakhir di Manjalara pada 14 Ogos nanti. Laporan Faizal Jamal untuk RTM. Menjelang kejohanan dunia badminton Glasgow, Scotland minggu depan, laluan berliku jago perseorangan badminton lelaki negara Datuk Lee Chong Wei hanya bermula di suku akhir apabila diramal bertemu juara bertahan Chen Long. Manakala bergu sandaran lelaki Goh Vishem Tan Wee Kiong turut terasa debarannya di suku akhir menentang pilihan pertama dari China Lee Junhui Liu Yuchen. Chong Wei dijangka tidak berdepan masalah di dua pusingan awal menentang pemain kurang ternama Bryce Leverdes dari Perancis dan Zi Drujinjak dari Croatia. Diikuti pusingan ketiga menentang pilihan ke-10 pemain muda dari China, Tian Ho Wei. Cabaran besar hanya menanti Chong Wei selepas itu di suku akhir bertemu juara Olimpik Rio 2016, Chen Long yang layak beraksi di atas tiket wildcard. Bergu lelaki utama negara Goh Vishem Tan Wee Kiong agak merudum prestasi selepas merangkul pingat perak Olimpik Rio dan juara final Super Series tahun lalu perlu membuktikan sesuatu di Glasgow. Dijangka melangkah mudah ke pusingan kedua selepas mendapat bye dan bakal bertemu sama ada bergu India Manu Atrui, Reddy B. Sumeth atau bergu Korea Selatan Chung Yui Seok, Kim Duk Yong. Cerita getir perlu ditempuhi pasangan negara jika melangkah ke suku akhir adalah pilihan utama dari China, Junhui Yuchen. Majlis undian berlangsung di Ibu Pejabat Persekutuan Badminton Dunia BWF di Ibu Negara petang tadi. Baiklah, Nasional 8 berakhir di sini. Segmen bersama YB menyusul selepas ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.